Kemudian disebut sini ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Jadi alim kena tegas dalam majlis. Tengok orang duk menyembang, kena tegur. Tengok orang duk main handset, kena tegur. Tengok ada orang duk main pen, tok guru duk mengajak, dia duk pusing pen. Tu dalil apa tu? Bukti apa? Bukti dia dah boring lah tu. Kenapa dia boring? Kenapa kita boring tuan-tuan dalam pengajian? Kadang bukan sebab guru tadi penyampaian dia. Kita kata sebab penyampaian dia, Ustaz, Allah boring lah. Saja 4 kali. Nah, dia kira tok guru dia. Dia tak cuba boleh kira balik tok guru tu 4 kali. Patut dah tak faham. Dia main duk kira tok guru. Tu dia duk kata penyampaian tak sedap, dan sebagainya. Dah. Ada tok guru ngajak tak sedap pun. Tapi anak murid dengar betul. Kenapa jadi macam tu? Satu barakah pada guru tadi. Yang kedua, kerana murid tadi nakkan kebaikan. Dia bukan main nak halwa telinga dengar sonok nak gelap. Tak. Saya main nak catat. Saya ada benda saya nak tulis. Saya nak jadikan ni panduan dalam hidup saya. Jadi dia tak ada nak main pen. Dia tak ada nak tengok handset. Nak tengok handset buat apa? Hak tok guru duk cakap tadi nak kena tulis. Hak tok guru cakap tadi saya nak kena catat. Maka dia tak sempat nak tengok benda lain pada waktu tersebut. Tak sempat nak bersembang pada waktu itu dengan teman di sebelah dia. Tapi kenapa jadi bersembang? Kenapa jadi boleh main handset? Kenapa boleh buat lain daripada apa yang berada dalam majlis? Karena dia tak tahu pun apa dia tujuan dia datang. Nah, itu. Mungkin kerana tugas dia terpaksa ada dalam masjid, maka dia duduk. Nah, kalau tak kerana tugas saya bukan dalam masjid, saya tak main. Ada orang macam tu. Alhamdulillah masjid Masya Allah makin ramai. Makin ramai ni. Boleh buat sembahyang Jumaat. Baik. Jadi faham macam tu tak? Jadi ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Kena beradab dalam majlis. Jadi ada guru-guru kita yang memang tegas. Ada guru-guru kita yang lembut. Dia tak kisah pun. Kalau kami, guru-guru kami di Mesir, di Al-Azhar Al-Syarif, kan ada guru yang tegas betul. Ada yang biasa saja, anak murid duduk lunjuk kaki pun dia tak kata apa. Dia kata yang penting main lah. Lepas ni nanti dia akan berubah sendiri dengan berkat ilmu. Ada guru kita yang sebut macam tu. Tapi dia lunjuk dulu kaki, silakan. Tapi nanti dia akan berubah insya-Allah dengan berkatnya ilmu. Tu kalau dia main lalu lah, kalau dia main lunjuk kaki, lepas tu tak main dah esok tu, pakai lunjuk kaki kelah orang lain pula lah. Pergi kelah orang lain dia lunjuk kaki pula. Sebab tu kadang kena ada juga guru yang menegur dengan tegas. Sebab tu kadang-kadang murid ni kalau ditegur oleh guru, kena anggap bahawa ini adalah teguran daripada bapa kepada anak. Bapa anak apa ustaz? Anak ustaz pun macam anak saya Ustaz berumur anak saya contohlah. Dia pergi kata macam tu. Tak. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab para ulama kata, kalau disebut dalam kitab Saifu wa Musa fi qadiyati Khadir wa Musa, cerita bab Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kitab tu saya baca di Citra, satu masjid di Masjid Muttaqin. Masjid Muttaqin dekat Bandar Nur Aman tu saya baca kitab tu daripada buat live. Jadi kitab tu saya baca, dan dalam tu disebut apa dia? Nabi Musa alaihi salam bersama dengan fatanya. Siapa fatanya? Sayyidina Yusha' ibn Nun. Fata ni maksud daripada pemuda. Maknanya anak murid kepada Sayyidina Musa alaihi salam yang berjalan dengan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Digelar fata. Betul? Ataupun pemuda, ataupun ghulam disebut. Kata Syekh Ma'ul Ainain, dia kata gelaran fata dan juga ghulam ini bukan dikhususkan kepada pemuda semata-mata yang dengan umur, tapi dikhususkan kepada murid dengan gurunya. Kalau gurunya tua muda dan muridnya tua sekalipun, tetap digelar fata pada waktu itu. Dan gurunya dipanggil syekh. Guru orang tua, anak murid jadi orang muda pada waktu itu. Dia macam tu. Dia punya sistem dalam ilmu macam tu. Dia tak kira pada waktu tersebut dengan umur. Dia kira dengan ilmu pada waktu itu. Maka guru dipanggil syekh. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab, antaranya kitab Al-Imam Syaqawi radhiyallahu anhu, gelaran syekh diberikan kepada yang muda yang berilmu walaupun muda, digelarkan dia syekh. Tetapi kepada yang tua,
Syekh bolehlah dipanggil kepada, tapi dari segi lughah lah, bahasa lah panggil syekh. Tapi kalau kata dia belajar, dia mengaji, maka dia dipanggil pada waktu tersebut dengan gelar fata juga, ataupun ghulam. Sebab tu kalau dalam masal ataupun suruhan dalam Arab ditulis apa, dia kata ta'allamul ilma ya fata, belajarlah ilmu wahai fata. Fata tadi apa dia nak terjemah? Wahai murid. Maksudnya tak kira umur waktu tu. Kalau kita terjemah belajarlah ilmu wahai pemuda, maknanya orang tua kata tak payah. Kata saya tua dah, suruhan ni kat orang muda-muda ya. Tak. Syekh Ma'ul Ainain kata bukan itu maksud dia. Maksud ta'allamul ilma ya fata, belajarlah ilmu wahai pemuda. Pemuda tu bukan itu maksud dia. Fata tadi dengan maksud ya talibul ilm, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu. Maksudnya tak kira tua ataupun muda. Kalau tua sekalipun tetap digelar dia dengan fata pada waktu tersebut. Kalau dia pada maqam murid pada waktu itu. Ajib, no? Itu yang disebutkan oleh Syekh Ma'ul Ainain, Syekhul Islam Ma'ul Ainain dalam kitab beliau As-Saif wa Musa fi qadiyati Al-Qadiri wa Musa. Kitab tu bagus, kitab tafsir. Cerita berkenaan dengan adab. Adab di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam, perjalanan beliau bertemu dengan Nabi Khidir untuk tuntut ilmu. Itu kita adab juga tu, tapi dalam bentuk tafsir. Dalam bentuk tafsir. Penuh dengan keajaiban perjalanan Nabi Musa dalam surah Kahfi. 20 ayat saja. Mulai ayat 60 sampai ayat 80 lebih. Daripada ayat 60 sampai ayat 80 tu cerita berkenaan dengan adab saja. Keluar sebuah kitab. Dan kalau nak tulis surah Al-Kahfi ni boleh keluar 4 kitab. Surah Al-Kahfi saja. Sebab ada 4 cerita dalam tu. Dia keluar 4 kitab bagi surah tu saja. Dan ditulis oleh Syekh Ma'ul Ainain dengan kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam dikeluarkan dalam bentuk kitab yang asing, tafsir bagi ayat tersebut. Baik. Jadi kena murajaah, kena tegas dalam majlis, kena tegur kalau kata ada berlaku yang tidak baik dalam majlisnya, agar tidak berlaku tidak ada adab dengan ilmu. Jadi guru menegur kita kerana sayang, bukan kerana dia malukan kita. Cuma kadang-kadang itulah ada guru yang tegas sampai menyebabkan murid tadi dia berasa dan sebagainya. Tapi kalau murid tadi fikir dengan panjang, kata dia mungkin untuk mengelakkan ego dalam hati saya. Tapi kita kata saya ini adalah murid yang perlu ditegur. Dan murid memang sya'nuhu, dan kedudukan murid adalah untuk menerima segala ajaran daripada gurunya. Apa yang guru tegur dia akan terima. Kadang ada murid yang tak boleh marah langsung, marah sikit berasa hati, merajuk dengan tok guru. Ada yang macam tu, kena marah merajuk. Baik, siapa tok guru lah ni? Siapa yang nak kena jaga hati siapa lah ni? Dah kita datang sebagai penuntut ilmu, maka dia dah bersiap pada waktu tersebut untuk dididik. Bila guru tegur, terima. Ni tidak, dia pula nak suruh tok guru jaga hati dia. Hebatnya. Jadi tok guru tak boleh marah, tok guru tak boleh tegur dah. Kalau tegur, anak murid berasa hati. Kalau tegur, sekali mak ayah main jentik telinga tok guru. Ni jadi masalah. Mungkin zaman dulu ni tak apa nak ada viral, tapi kita dalam tengah lah. Mak ayah duk pergi jentik telinga tok guru ni. Tak ada aku dalam majlis kita ni no. Hak jenis ustazah marah anak dia, dia pergi marah ustazah balik. Patutnya abak kat anak tu. Kalau kata balik, bagi tahu, kata ustazah, cikgu ke dan sebagainya marah kamu, tibai kamu dekat sekolah, sampai di sekolah nanti saya akan tibai kamu sungguh-sungguh. Sampai di sekolah, sampai di rumah habaq aja, tak ada habaq, saya tibai dulu. Kenapa? Kerana tahu dah, takkan cikgu saja tibai tak ada kerja, mesti hang salah punya. Kena habaq macam dulu. Lepas tu dia nak habaq dah kat mak dia, tobat tak habaq, sebab kalau balik habaq kena 2 kali. Ini dah habaq awal-awal lagi, pergi sekolah tengok ada ustazah sentuh sikit habaq, mak akan pi, pak akan pi jumpa dia. Macam mana budak tak naik kepala, tak naik tocang. Lagi anak tu jadi orang, anak jadi beruang. Jadi beruang lepas tu. Sebab tu jangan kita percaya sangat dengan anak kita. Percaya dengan guru dia lagi. Sepatutnya macam tu. Dah kita serah dekat tok guru suruh apa ni, didik anak kita kan. Tak ada tok guru yang dia seronok tengok anak murid dia jadi apa ni, jadi jahat. Tak ada tak tok guru tak seronok tengok anak murid dia jadi baik. Ada. Ustaz kata baik sangat hang ni, sepak lagi orang tahu. Wih, pelik ustaz ni.
Anak murid baik pun nak sepak. Jadilah jahat, baru bagus. Yang tu. Tak ada dekat ni anak murid kalau bagus untuk guru sayang. Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Tu kena tegas, alim kena tegas. Guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari, ma'ruf, terkenal dengan orang yang sangat tegas dengan majlisnya, dengan ilmu, duduk dalam keadaan yang sangat menjaga adabnya, luar biasa. Duk marah-marah pun orang mai lagi. Tu kata dalil berkat. Marah-marah pun orang mai kau. Kita duk jaga hati orang, duk tak mau marah, takut orang tak mai. Dia ada. Itu ni bukti kata marah kerana Allah Ta'ala. Orang yang marah kerana Allah ni, Allah Ta'ala akan campakkan rindu kasih. Faham tak? Jadi apa ni, kena jaga adab.